sekiranya artis ni buat dengan cara yang baik, kita pun ucap Alhamdulillah, tahniah. Kan kita ada beberapa orang artis yang bernikah dengan cara yang baik. Contoh siapa tu yang Ashraf, dan ada lagi beberapa artis yang buat dengan cara yang baik. Maka kita ucap Masya Allah, tahniah, Alhamdulillah. Kalau bahagia gembira boleh kongsi, kalau anak boleh kongsi, kenapa perkara tersebut kan tidak dibuat dalam keadaan yang baik? Punca paling utama, paling tinggi sebenarnya keruntuhan rumah tangga, perpecahan rumah tangga, masalah rumah tangga yang tak berkesudahan adalah punca utamanya adalah agama. Dan kita bukan mengatakan orang itu, orang ini kurang agama. Jangan terus judge macam tu. Ada suami kata, Ustazah, dah tak ada Allah, benda dah jadi, dah jodoh saya. Isteri kenalah redha. Saya kata, Encik jangan mempermainkan perkataan redha. Sekarang isteri encik sedang marah, sedang derita, sedang sedih. Encik redha tak? Kalau betul encik redha, encik akan akui dan mohon maaf. Encik akan berjanji dan encik akan berikan yang terbaik untuk isi pertama. Isi kedua pun Ustazah menderita juga, Ustazah. Saya tengok isi saya yang kedua pun menderita juga. Semua orang kutuk dia, semua orang hina dia. Saya kata itulah ujian bagi isteri kedua. Ustazah Asma Harun bersuara isu artis kahwin tanpa pengetahuan isteri pertama dan bagi nasihat bernas pada semua yang terbabit. Bahkan dalam bab isu semasa yang sedang panas tentang hubungan suami isteri artis ni kan, yang semua kita maklum ni, yang jadi viral bukannya 2-3 hari, bukan 2-3 bulan ya. Dia masalah ni telah pun berlarutan mungkin hakikat yang diceritakan dah bertahun, tetapi dah mula viral di media sosial ni saya rasa dah setahun lebih kot. Dah lama lah cerita-cerita kan, desas-desus masalah dah lama sangat. Lepas tu bulan, lepas tu tetapi yang pecah betul-betul, yang jadi heboh betul-betul dalam 2 hari 3 hari ni lah. Dan saya bukan nak kupas tentang cerita mereka, isu mereka, bukan nak panaskan. Jadi isunya bukan pasal kahwin tu. Kahwin semua Alhamdulillah. Kalau kita tahu orang kahwin, orang bernikah, orang berumah tangga, bertemu jodoh, memang Alhamdulillah. Memang ucapan tahniah. Cuma bagaimana dengan cara tu, kita tak boleh membiasakan masyarakat kita, umat Islam sendiri. Maksudnya alah, kau buat je dulu, kau kahwin je dekat Thailand, kau ni dia, nanti lama-lama isteri boleh terima. Dalam tempoh isteri nak terima tu, ada yang tidak boleh lalui proses tersebut. Bukan semua orang dia boleh, kita tak boleh kata ni kurang iman ni, tak boleh redha, tak boleh terima ni. Lepas tu saya tengok ada yang datang ke murongan, cubaan bunuh diri. Lepas tu anak-anak terabai, anak jadi mangsa pukul ibu sebab ibu tertekan. Sebab itulah dalam buat perkara baik dengan cara yang baik. Betul. Dan isu yang sedang viral ni, tuan-puan sekalian, dia memberikan pengajaran. Kalau kita fikir ada banyak cerita macam ni, bukan keluarga ni je, ada banyaklah kisah macam ni, terlalu banyak dan common. Tapi kenapa keluarga ini Allah buka cerita dan aibnya tersebar sampai begini? Untuk kita dapat pengajaran. Kerana kita bukan nak kata siapa punca. Ada yang kata suami kahwin lain punca isteri. Ada yang kata sebab isteri tu adalah kekurangan tu, adalah tak buat tanggungjawab sekian-sekian. Okey, tuan-puan sekalian, perkahwinan yang tidak poligami, suami tak kahwin lain, tidak ada siapa yang boleh kata perkahwinan itu sempurna. Tak boleh kata isteri itu terbaik, sampai akhir suami tak kahwin lain, mesti suami dia terbaik. Tidak. Ada banyak rumah tangga yang mana isteri ni berakhlak buruk, isteri ni banyak menguji sabar suami, tapi suami bertahan memilih untuk sabar. Ada banyak perkahwinan yang suami berakhlak buruk, kurang bertanggungjawab, kurang prihatin, kurang apalah, tapi isteri sabar. Banyak rumah tangga boleh bertahan sampai akhir bukan kerana dua-dua tu terbaik, dua-dua tu sempurna, tidak, tetapi dua-dua mempunyai sifat sabar yang kuat. Dan tidak semua rumah tangga yang poligami itu rumah tangga yang tidak bahagia. Antara punca yang tertinggi adalah kerana orang ketiga.
Orang ketiga ni dia bukan hanya maksudnya curang saja. Orang ketiga boleh datang juga daripada keluarga, daripada ibu ayah, daripada mertua. Kemudian banyak aduan datang kerana kewangan. Dua punca utama ni. Okey, lepas tu adalah kesihatan, ada banyak lagi punca-punca. Masalah gangguan rumah tangga, masalah keruntuhan rumah tangga. Namun, tolong dengar apa yang saya sebut namun ni. Punca paling utama, paling tinggi sebenarnya keruntuhan rumah tangga, perpecahan rumah tangga, masalah rumah tangga yang tak berkesudahan adalah punca utamanya adalah agama. Dan kita bukan mengatakan orang itu, orang ini kurang agama. Jangan terus judge macam tu. Saya ceritakan tentang punca utama keruntuhan rumah tangga. Sama ada rumah tangga runtuh kerana ia poligami ataupun monogami. Tetapi bila kita kaji, punca utama adalah kerana agama. Apa maksud kerana agama? Maksud kerana agama adalah macam mana kita tahu kerana agama? Dan bila kita tanya soalan bagaimana tentang solat, inilah kita dapat jawapan punca kerana agama. Sekiranya rumah tangga tersebut dibina atas dasar agama, atas dasar solat berjemaah, baca Quran jamaah, makan pun jamaah, zikir jamaah, kalaupun ada ujian dan masalah, dia akan cepat dipimpin, akan cepat dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan satu perkara yang dipuji, bukan satu perkara yang dipandang baik oleh syarak. Apabila seorang lelaki berkahwin kali kedua, kali ketiga, kali keempat tanpa pengetahuan isteri yang sama-sama susah, sama-sama berkongsi kebahagiaan sebelum itu. Kalau bahagia gembira boleh kongsi, kalau anak boleh kongsi, kenapa perkara tersebut kan tidak dibuat dalam keadaan yang baik? Mudah-mudahan siapa pun yang mengalami situasi seperti ini, lelaki ni sanggup menghadapi cabaran, sanggup menghadapi dugaan dan ujian dan berani menghadapinya dengan matang, dengan bijak, insya-Allah. Sebab itulah akhirnya kita pergi kepada apa? Sebuah rumah tangga itu perlunya ada agama. Perlunya ada agama, kekuatan hubungan dengan Allah, permohonan dengan Allah. Akhirnya kita tolak tepi ego, tolak tepi kemarahan, kerana fikirkan tentang agama yang perlu ditegakkan dalam sebuah rumah tangga, dan rumah tangga itu dibina untuk dapat redha Allah, untuk dapat syurga Allah. Dunia industri, dunia artis ni cabarannya bezalah dengan kita ni orang biasa. Ada cabaran dia dengan surrounding dia, dengan suasana kerjanya, dengan budaya hidupnya. Kadang-kadang ada kebebasannya, kadang-kadang itu kepercayaan diberikan bukan pada tempatnya, terpaksa beri percaya. Suami berlakon dengan wanita lain, isteri berlakon dengan lelaki lain, kan? Jadi bila saya kadang tu bersama dengan artis yang dah berhijrah, mereka bercerita macam mana kehidupan dan suasana, bagaimana saya dikata Ustazah, kalau nak jaga diri betul-betul memang sangat mencabar. Simpulan ya daripada apa yang kita tengok, sebenarnya kalau pengalaman saya kerja sebagai pengacara rumah tangga dulu, sebenarnya memang ada enactment ataupun boleh bawa ke mahkamah bila ada gangguan pihak ketiga. Apabila pihak ketiga dianggap sebagai gangguan, boleh dibicarakan dan dibawa ke mahkamah. Mahkamah akan dengar penjelasan pada pihak-pihak. Benarkah pihak ketiga ini menjadi gangguan? Kita doakan rumah tangga artis ni, dua-dua baik, Masya Allah, kan? Suami baik, isteri baik, itu yang kita nampak. Kita doakan kebaikan, sama ada mereka bersama ataupun mereka tidak bersama. Kita doakan kebaikan. Semua yang kita lihat di media sosial adalah satu ujian Allah untuk kita. Bagaimana kita respon itulah menunjukkan cerminan hati kita. Kita tahu rumah tangga orang lain sedang bermasalah. Kita tahu bahawa mereka sedang bertahan. Ada yang sedang mempertahankan. Kita janganlah ketawakan di atas kesusahan orang lain. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.